Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada pihak persatuan dan juga presiden yang masih lagi setia dengan daurah yang dianjurkan, iaitulah kait dengan sirah nabawiyah dan juga wadhaif syahri Ramadan. Jadi sebagaimana yang dimaklumkan oleh saudara pengerusi, tadinya kita telah baca kitab Mukhtasarul Fusul. Jadi malam ini saya cadang untuk kita baca kitab wadhaif syahri Ramadan sahaja, ya. Dah masuk muka surat 20. As-saimuna ala tabaqatain. Jumpa Yusli. Keluar apa nama teks, ya. Saimuna ala tabaqatain. Orang yang berpuasa ada dua golongan, ya. Bawah sekali, ya. Okey. Ihdahuma man taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu lillahi yarju indahu iwada dhalika fil jannah. Pertamanya, golongan yang meninggalkan makan, minum, nafsu kerana Allah, mengharapkan di sisi Allah gantian semua itu di dalam syurga. Jadi mereka berpuasa di muka dunia, berlapar di atas muka dunia untuk makan di hari akhirat, meninggalkan minum di muka dunia dengan harapan dapat minuman syurga, dan meninggalkan isteri di bulan Ramadan di atas muka dunia dengan mengharapkan memperolehi perempuan-perempuan syurga. Fahadha qad tajara ma'allahi wa amalah. Jadi orang berpuasa jenis ini, dia sedang berdagang, sedang berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala la yudhi'u ajra man ahsana amala. Tuhan tidak mensia-siakan ganjaran orang yang baik kelakuannya. Wala yakhibu ma'ahu man amalahu. Dan dia tidak mensia-siakan, tidak memberi kerugian kepada orang yang berurusan, berbisnes dengannya. Bal yarbahu alaihi a'zama ribhi. Bahkan Tuhan akan beri untung kepada sesiapa sahaja yang memilih untuk berdagang, berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, keuntungan yang sebesarnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li rajulin, innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allahi illa ataka Allahu khairan minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu kerana bertakutkan Allah, kecuali Allah akan datangkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada. Jadi ini hadis tentang kelebihan meninggalkan perkara yang haram, mengikut nafsu, maksiat. Setiap kali ditinggalkan yang haram, setiap kali ditinggalkan maksiat, setiap kali dikengkan nafsu yang diharamkan, jawapannya Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik
jika sekiranya ditinggalkan itu semua kerana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kharajahul Imam Ahmad. Hadis ini di dalam Musnad al-Imam Ahmad. Fahadha as-sa'imu yu'ta fil jannati ma syaa Allahu min ta'amin wa syarabin wa nisa'. Jadi orang yang berpuasa dalam kumpulan ini, dia diberi dalam syurga apa yang Allah kehendaki daripada makan, minum dan perempuan. Qala Allah Ta'ala, firman Allah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah dengan seronoknya, dengan segala kelazatan dan kelapangannya. Kenapa? Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dengan sebab apa yang telah kamu dahulukan pada hari-hari yang telah berlalu. Ini maksudkannya iaitulah di atas muka dunia dahulu. Kita pernah berlapar untuk makan di syurga. Kita pernah berdahaga untuk minum minuman syurga. Kita pernah mengekang nafsu syahwat untuk melepaskan nafsu syahwat yang dihidangkan ataupun yang disediakan Tuhan di syurga. Qala Mujahidun wa ghairuhu. Ahli tafsir di kalangan salafus soleh terdahulu seperti Mujahid bin Jabir, seorang ahli tafsir, alim tabi'in, orang Mesir, anak murid setia dalam ilmu tafsir secara khususnya kepada Ibn Abbas. Apa dia kata? Nazalat fis saimi. Ayat ini turun kepada orang puasa. Jadi Tuhan kata kulu, makanlah kerana mereka dahulu berlapar. Washrabu, minumlah kerana mereka dahulu berdahaga. Wa fi sahihain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya dalam syurga ada satu pintu yang dipanggil Rayyan. Iaitulah pintu gerbang yang gelarannya ialah Rayyan. Rayyan maksudnya menghilangkan dahaga. Sedangkan mereka yang ingin masuk pintu itu datang daripada mahsyar yang kehangatan, yang kepanasan, yang kehausan, yang kebuluran. Mereka mencari air. Maka pintu inilah pintu yang menjadi rubutan. Yadkhulu minhu as-saimun. Yang boleh masuk melalui pintu ini hanyalah ahli puasa. La yadkhulu minhu ghairuhum. Orang lain tak boleh masuk daripada pintu ini. Jadi ini kemuliaan orang berpuasa di hari akhirat kelak. Jadi orang yang berpuasa di atas muka dunia tidak berpuasa lagi di hari akhirat kelak. Wa fi riwayatin fa idza dakhalu ughliq. Apabila mereka masuk melalui pintu itu mula ditutup. Habis orang puasa, tutuplah pintu itu. Wa fi riwayatin man dakhala minhu syariba wa man syariba lam yaghma abada. Siapa yang masuk melalui pintu itu dapat minuman. Dan sesiapa yang minum daripada minuman syurga, jawabnya dia tidak akan dahaga sekali-kali selama-lamanya. Man taraka lillahi fid dunya ta'aman wa syaraban wa syahwatan muddatan yasiratan awwadahu Allahu indahu ta'aman wa syaraban la yanfadu wa azwajan la yamutna abada. Jadi sesiapa yang meninggalkan kerana Allah di atas muka dunia, makanan, minuman, nafsu, dalam tempoh yang sekejap, tiba-tiba Tuhan ganti di sisinya dengan satu jenis makanan, minuman yang tidak akan kurang, tidak akan hilang. Pasangan-pasangan isteri, perempuan yang tidak mati selama-lamanya, bahkan tidak tua pun. Muhurul hur
tiwalut tahajjudi. Jadi mahar, mas kahwin kepada hurul ain, kepada bidadari syurga ialah panjangnya bertahajud malam. Wa huwa hasilun fi syahr Ramadan akthara min ghairihi. Kebetulannya berjaga malam ini berlaku di bulan Ramadan lebih daripada bulan yang lain. Man yurid mulkal jinani falyada' anhu tawani. Siapa yang mahu menjadi raja di syurga, maka hendaklah dia meninggalkan daripada dirinya at-tawani. At-tawani dengan mana at-taqsir, iaitulah kemalasan. Jangan malas. Waliyakum fi zulmatil laili ila nuril Qur'an. Bangun dalam kegelapan malam mencari cahaya Quran. Waliyasil sawman bisawmin inna hadzal aisha fani. Kemudian sambung pula puasa dengan puasa, berterusan dengan amalan puasa, kerana hidup ini sekejap, rosak, hancur. Innamal aishu jiwarullahi fi daril aman. Kehidupan sebenar ialah bila berjirankan Allah di bawah naungan Tuhan di negeri aman, iaitulah di negeri syurga. Kemudian at-tabaqatu tsaniyatu minas shaimin. Generasi kedua ataupun kumpulan kedua orang yang berpuasa. Man yasumu fid dunya amma siwallah. Kali ini bukan sahaja berpuasa di bulan Ramadan, bukan sahaja meninggalkan apa yang disebut dalam hukum hakam puasa, makan, minum dan nafsu. Tetapi dia telah meninggalkan dunia, semuanya yang lain daripada Allah. Fayahfazur ra'sa wa ma wa'a wa ma hawa. Dia jaga kepala dia, apa yang dikandung. Wa yahfazul batna wa ma wa'a. Menjaga perutnya dan apa yang diisinya. Wa yazkurul mauta wal bila. Sentiasa ingat mati dan hari kehancuran. Wa yuridul akhirata fayatruku zinatad dunya. Ia hanya mencari kehidupan akhirat, meninggalkan hiasan dunia. Fahadha 'aidu fitrihi yawma liqa'i rabbih wa farihihi bi ru'yatihi. Orang macam ni, hari rayanya ialah hari dia bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mengharapkan raya dunia. Rayanya ialah hari dia bertemu Tuhan, hari kematian. Dan gembiranya ialah hari dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga. Man shama an syahawatihi fid dunya adrakaha ghadan fil jannah. Siapa yang berpuasa daripada nafsu dunia, dia akan dapat nafsu itu kembali sekejap sahaja, tetapi kali ini dalam syurga. Wa man shama amma siwallah fa'iduhu yawma liqa'i. Siapa yang berpuasa lain daripada Tuhan, Allah sahaja pencariannya, maka rayanya ialah hari dia bertemu Tuhan. Man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka ketahuilah sesungguhnya ajal bertemu Allah itu hampir tiba. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan dia Tuhan Maha mendengar, Maha mengetahui. Wa qad sumtu an lazzati dahri kulliha wa yawma liqakum dzaka fitru siyami. Seorang syair dia kata, aku berpuasa daripada lazat umurku semuanya, bukan Ramadan sajalah. Berpuasa sepanjang tahun dengan maksud meninggalkan segala yang lain daripada Tuhan. Hari bertemu kamulah, ya Allah, itulah hari berbukanya puasa. Jadi dia melepaskan kehendaknya, kerinduannya hanyalah kepada hari pertemuannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ma'syaras sa'imin, sumul yawma an syahawatil hawa, itudriku 'idal fitri yawmal liqa.
Jadi wahai kumpulan yang berpuasa, berpuasalah hari ini daripada nafsu syahwat supaya kamu dapat berhari raya pada hari pertemuan dengan Allah. La yatulanna alaikumul amadu bistibta'il ajal. Jangan kamu menyangka lama tempoh dengan sebab lambatnya mati. Fa inna mu'dhama nahari siyami qad dhahaba. Boleh tengok sebagaimana kita ambil pelajaran daripada tempoh puasa sekejap saja. Pagi sehingga tenggelam matahari tidak lama. Demikianlah hakikatnya hari hidup kita dengan hari pertemuan Allah tidak lama. Jadi bersiaplah untuk hari yang tidak lama itu. Qad dhahaba wa 'idul liqa'i qad iqtarab. Siang telah berlalu, berbuka telah hampir, dan raya juga tidak lama. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita masih lagi dalam syarah kepada hadis qudsi. Seterusnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Berubahnya bau mulut seorang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wangian miski. Khuluful fam raihatu ma yatasa'adu minhu minal abkhirah. Khuluf maksudnya bau yang bangkit daripada wak. Jadi perut kita kosong, panas, banyak keluar wak, akhirnya berbau daripada usus, daripada perut. Li khuluwil ma'idati minat ta'ami bisyam. Kerana perut kita kosong, tidak ada makanan kerana puasa. Wahya raihatun mustakrahatun fi masyamin nasi fid dunia. Jadi bauan ini dibenci, tidak disukai, busuk pada ciuman-ciuman manusia di muka dunia. Lakinnaha tayyibatun indallah. Tapi inilah bauan yang paling wangi di sisi Allah. Haitsu kanat nasyi'atan an ta'atih. Kerana bau busuk ini mari daripada kepatuhan kepada Allah, wabtigha'i mardatih, dan menuntut perkenannya. Kama anna damas syahid yaji'u yaumal qiyamati yas'abu daman. Contohnya darah orang yang mati syahid. Darah tak cantik dan menakutkan. Tetapi itulah kebanggaan Tuhan. Pada hari akhirat, syuhada bangkit dengan darah dan berbangga dengan darah yang ditumpahkan di jalan Allah. Maka hari itu dia bertemu dengan Allah dan Allah yang membuat keputusan untuk semua. Wa launuhu launud dam wa rihuhu rihul misk. Disebut dalam hadis bahawa darahnya masih berwarna darah. Tapi bauan darah pada hari itu ialah bauan misk. Wa fi tibi rihi khulufi famis saimi indallahi azza wa jalla ma'nayan. Apa makna wanginya bau mulut busuk orang berpuasa di sisi Allah? Ini sekurang-kurangnya ada dua makna. Ahaduhuma anna as-siyama lamma kana sirran bainal abdi wa rabbih fid dunya azharahu Allah fil akhirati alaniyatan bil khalq. Puasa oleh kerana ianya rahsia di antara hamba dan Tuhan di muka dunia, maka Tuhan munculkan dia di hari akhirat terang benderang kepada sekalian makhluk. Jadi dia termasuk dalam ibadat yang disembunyikan hamba di muka dunia. Hari akhirat kelak itulah amalan yang menjadi kebanggaan Tuhan dan dipamer dan diiklan, diisytiharkan. Liyashtahira bidzalika ahlus siyam. Jadi masyhurlah ahli-ahli puasa pada hari itu. Wa yu'rafu bi siyamihim bainan nas. Dikenali puasa mereka di kalangan manusia. Jadi orang berpuasa yang sedikit hina di atas muka dunia kerana bau mulutnya dibenci, tiba-tiba hari itu Tuhan
terbalikkan mereka yang menjadi kebanggaan dan kesukaan, bahkan mereka adalah kekasih-kekasih Allah, jazaan li ikhfaihim siyamahum fid dunya, balasan kerana mereka menyembunyikan puasa di muka dunia. Wal ma'na tsani, makna kedua yang disebut oleh alim ulama kita, anna man abadallaha wa ata'ahu wa talaba ridahu fid dunya bi amalin fanasha'a min amali atharun makruhatun lin nufusi fid dunya. Sesiapa yang memperhambakan diri kepada Allah, beribadat, mematuhinya, menuntut redanya dengan satu amal, tiba-tiba muncul daripada amalan itu kesan-kesan yang dibenci pada diri di muka dunia. Fa inna tilkal athara ghaira makruhatin indallah. Kesan itu tidak dibenci pula di sisi Allah. Bal hiya mahbubatun lahu wa tayyibatun indah. Sebaliknya, ia dikasihi, ia disayangi, dianggap baik dan wangi. Bikauniha nasya'at an ta'atihi wa tiba'i mardah. Kerana dia muncul daripada kepatuhan kepada Allah dan menurut perkenannya. Fa ikhbaruhu bidzalika al-'amilina fid dunya fihi tatyibun liqulubihim. Jadi sengaja Tuhan beritahu kepada orang yang beramal demikian untuk mengambil hati mereka, menenangkan mereka, memberi kesabaran dan keteguhan kepada mereka yang sedih, li'alla yukraha minhum ma wujida fid dunya, supaya dia tidak dibenci apa yang didapati, dirasai di muka dunia. Kullu syai'in naqisin fi 'arfin nasi fid dunya idza intasaba ila ta'atihi wa ridah fa huwa al-kamilu fil haqiqah. Jadi setiap yang kurang pada pandangan manusia di atas muka dunia, kalaulah itu adalah ketaatan dan redha Tuhan, maka di situ sebenarnya petanda bahawa kesempurnaan pada hakikatnya. Jadi kekurangan pada hamba Tuhan, kesempurnaan pada Allah, jika sekiranya dia dalam nilaian ketaatan. Khulufu afwahi as-sa'imina lahu atyabu min rihil misk. Jadi berubah bau mulut orang berpuasa lebih wangi daripada bau miski. Uriyul muhrimina li ziyarati baitihi ajmalu min libasil hulal. Ini sama kisah seperti orang yang berihram. Pakai kain ihram itu seburuk-buruk pakaian dunia lah. Tak ada cantik, tak ada jenis. Tapi itu lebih cantik, paling cantik daripada semua pakaian-pakaian. Nauhul muznibina ala anfusihim min khasyatihi afdalu min at-tasbih. Bahkan tangisan, teriakan seorang pendosa mengenang dosanya kerana takut kepada Allah, itu jauh lebih baik daripada tasbih dan zikir lagi. Inkisarul mukhbitina li'azamatihi huwal jabru. Sedih hati, pecah jiwa seorang yang khusyuk kepada Tuhan kerana takut keagungannya, sebenarnya disitulah al-jabr, disitulah ketenangan. Zullul khaifina min satwatihi huwal izz. Hina seorang yang takut dengan hukuman Tuhan, sebenarnya disitulah kemuliaan. Bazlun nufusi lil qatli fi sabil wal hayah. Menyerah ataupun mengorbankan jiwa untuk dibunuh dalam peperangan, sebenarnya itulah kehidupan yang sebenar. Ju'us sa'imin li ajlihi huwa syiba. Lapar orang berpuasa kerana Tuhan, sebenarnya disitulah kekenyangan. Wa atshuhum fi talabi mardah war rai. Dahaga mencari perkenan Tuhan, disitulah sebenarnya hilang dahaga. Nasabul mujtahidina fi khidmatihi war rahah. Keletihan seorang yang bersungguh untuk berkhidmat kepada Tuhan, disitulah kerehatan. Jadi banyak konsep-konsep mafahim yang difahami secara zahir oleh manusia, keterbalikan yang sebenarnya, sebaliknya yang betul. Jadi banyak apa yang kita lihat, apa yang kita faham sebenarnya tidak betul,
Terbaliknya yang betul. Ini berlaku dalam urusan-urusan ketaatan. Zulul fata fil hubbi makrumatun wa khudu'uhu li habibihi syarafun. Ya. Hina seorang anak muda kerana cinta, itu adalah mulia. Tunduk kepada kekasihnya, itu adalah kemuliaan. Habbatil yawma alal qulubi nafhatun min nafahati nasimil qurab. Jadi telah terhembus kepada hati pada hari ini satu tiupan daripada angin qurab, angin ibadat. Lama sulsila syayatinu fi syahr Ramadan. Ini angin ataupun cuaca itu sendiri yang berlaku di bulan Ramadan. Bulan yang dirantai syaitan. Wa khamadat niranu syahawati bis-siyam. Telah padam api nafsu dengan sebab puasa. In azala sultanul hawa. Dan kerajaan nafsu pun telah terpecah, telah jatuh. Wasaratid daulatu lihakimil aqli. Hari ini kerajaan adalah milik akal yang waras. Bil adli, al-aqli bil adli. Akal untuk menilai dengan adil. Dengan sebab kecerdikan dan tidak tunduk kepada nafsu. Falam yabqa lil 'asi uzrun. Jadi apa lagi keuzuran yang berbaki kepada orang yang masih melakukan maksiat dalam cuaca ini? Ya ghayumal ghaflati anil qurubi taqasyai. Wahai awan kelalaian, awan gelap kelalaian yang menutup hati. Taqasyai, berlalulah engkau ataupun mengecillah engkau. Ya syumusat taqwa wal imani tali'i. Wahai matahari ketakwaan dan iman, muncullah. Ya sahaifa a'mali salihin artafa'i. Wahai helaian amalan orang baik-baik, muncullah ataupun bangkitlah ataupun meninggilah. Ya qulubas saimin akhsha'i. Wahai hati orang yang berpuasa, khusyuklah. Ya aqdamal mujtahidin nasjudi li rabbiki warka'i. Wahai tapak kaki seorang yang bersungguh beribadat, sujudlah kepada Tuhanmu dan rokoklah. Ya uyunal mujtahidina la tahja'i. Wahai mata orang yang bertahajud, jangan tidur. Ya zunubat taibina la tarji'i. Wahai dosa orang yang bertaubat, janganlah engkau pulang lagi. Ya ardal hawa bla'i. Wahai bumi nafsu, tenggelamlah airmu. Abla'i ma'aki. Turutlah. Wa ya sama'an nufusi aqni'i. Wahai langit nafsu, tutuplah. Tidak perlu lagi hujan. Dalam hujan nafsu. Jadi ini menutup perbincangan hadis yang pertama yang dibawa oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab asal ini, iaitulah Lataiful Ma'arif. Kemudian dibawa kepada kita hadis kedua, Al-Majlisus Tsani fi Fadlil Jud fi Ramadan wa Tilawatil Quran. Tentang kelebihan Al-Jud, bermurah hati di bulan Ramadan dan juga membaca Al-Quran. Boleh sambung ke Yusli? Boleh? Kita nak berhenti sini ya? Ikut Ustaz je. Ya? Ikut Ustaz je. Boleh je sampai. Okay. Okeylah, sambung sikit lagi lah ya. Hadis yang kedua. Habis bawa hadis yang pertama ya. Di hadis kedua kita iaitulah fi fadlil judi fi Ramadan wa tilawatil Quran. Kelebihan bermurah hati di bulan Ramadan dan kelebihan membaca Al-Quran. Kita untuk hadis kita boleh letak apa saja tajuk lah. Tapi sebenarnya hadis tidak tunduk pada tajuk. Dia jauh lebih luas, jauh lebih mendalam daripada tajuk. Dia tidak dikengkang oleh mana-mana tajuk. Jauh lebih cantik daripada itulah ya. Macam hadis yang lepas juga.
في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya adalah Nabi SAW manusia yang paling bermurah hati, paling cergas melakukan kebajikan. Dan dia paling dermawan, paling berkebajikan, paling bermurah hati, ma yakunu fi Ramadan. Apabila datangnya bulan Ramadan. Angkat sikit. Tu, Rusli. Hina yalqahu Jibril. Ketika dia bertemu dengan Jibril. Fayudarisuhul Quran, lalu dia bertadarus Quran dengan Jibril. Dan adalah Jibril bertemu dengan Nabi SAW pada setiap malam. Daripada malam Ramadan, lalu dia bertadarus Al-Quran dengannya. Sedangkan Nabi SAW ketika ditemui oleh Jibril, lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang kuat bertiup. Jadi hadis kita ini satu hadis yang sangat bernilai. Kerana hadis ini adalah gambaran paling tepat tentang Ramadan Nabi SAW. Yang kita kata sebelum ini, Nabi SAW pernah memakmurkan 9 kali Ramadan. Terlalu banyak hadis-hadis yang membicarakan tentang Ramadan Nabi SAW. Tapi hadis ini antara gambaran yang paling hampir diterangkan oleh orang yang paling layak untuk menceritakan siapakah Nabi SAW, terutamanya di bulan Ramadan. Bahasa pun dalam ilmu bayan, dalam ilmu balaghah, orang panggil itnab, mendayu-dayu bahasanya. Bahasa rindu. Bahasa yang seolah-olah untuk memberitahu kita bahawa tidak ada Ramadan seindah Ramadan yang dilalui bersama Nabi SAW. Dan apakah makna Ramadan? Hadis ini tetap segar selama-lamanya setiap kali kita bertemu Ramadan. Kerana dia tidak akan sesegar apa yang dilakukan dan difahami oleh Nabi SAW. Ini orang panggil Madrasatul Ramadan. Sekolah dan institusi Ramadan yang sebenar. Lain daripada Ramadan yang difahami selama-lamanya lah. Jadi Ramadan ialah jud. Ramadan ialah cerita tentang kemurahan hati, kecergasan untuk berkebajikan dan juga bersikap dermawan. Daripada mana datangnya semua ini? Sedangkan puasa-puasa yang sama, tarawih-tarawih yang sama. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya kepada Nabi SAW, dia bukan sahaja menjadi orang yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala apabila membaca kitabnya. Dia bukan sahaja paling mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan persembahan nama-nama dan sifat-sifat Tuhan daripada Al-Quran, tetapi diterjemah dan ada manifestasinya dalam hidup, iaitulah bersama dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, bersama dengan umat manusia ini. Dia menjadi seorang Rabbani, ketuhanan, dengan maksud bahawa dia menumpang sifat Tuhan. Bukan menjadi Tuhan, tidak. Dia bukan jadi macam Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Tetapi dia menjadi Rabbani. Dia menumpang sifat Tuhan, rububiyah, Rabbul Alamin. Hasil daripada mengenali Tuhan, dia berbakti kepada hamba-hamba Tuhan. Nabi paling dermawan. Dan dermawannya puncak di bulan Ramadan ketika dia dikunjungi Jibril, lalu bertadarus Quran dengannya. Tengok tu.
Saya kata bahasanya bahasa itnab. Kerana apa yang nak diberitahu sikit sangat. Tengok tu. Kata kunci dia, dermawan, Ramadan, Jibril, Tadarus. Itu je ya. Tapi panjang pula dia cerita ya. Dia ulang benda yang sama. Dia dikunjungi oleh Jibril, bertadarus Quran dengannya. Jibril datang setiap malam, bertadarus Quran. Nabi ketika dikunjungi oleh Jibril, bertadarus Al-Quran, lebih dermawan dengan kebaikan, lebih daripada angin yang kuat bertiup. Apa maksud perumpamaan ini? Angin yang kuat. Angin yang kuat ini, dia akan angkut belaka. Sampah-sampah kecil, daun-daun yang ringan, tapi harta yang besar pun diangkut. Rumah orang pun diangkut kadang-kadang. Atap rumah orang pun diangkut. Maksudnya Nabi memberi dan menderma dan bermurah hati bil qalili wal kasir. Sama ada dengan sedikit ataupun banyak. Bil khafifi was sakil. Dengan yang ringan dan juga yang berat. Dengan yang mahal dan juga dengan yang murah. Bil rakhisi was samin. Semua sekali. Al-jud huwa si'atul ata' wa kasratuhu. Jadi apa dia dermawan? Di bawah. Dermawan dari segi takrifnya ialah keluasan memberi dan banyak memberi. Wallahu ta'ala yusafu bil jud. Tuhan kita bersifat dengan sifat ini, al-jud wal karam. Fallahu subhanahu wa ta'ala ajwadul ajwadin. Tuhan paling bermurah hati dan paling dermawan, paling memberi. Wajuduhu yatada'afu fi awqatin khassatin kasyahri Ramadan. Jadi bulan Ramadan ialah bulan Tuhan bermurah hati. Tuhan menggandakan segala pahala. Tuhan membuka segala pintu syurga, Tuhan menutup segala pintu neraka. Tuhan menerima segala ketaatan. Ini musim orang panggil meriah dengan pasar akhirat. Jadi Nabi SAW mengenali Tuhannya di bulan ini. Tuhan bersifat dengan al-jud di bulan ini. Lebih daripada bulan-bulan yang lain. Maka Nabi SAW menumpang dan mengambil simbahan, teduhan daripada sifat ketuhanan ini. Khasatin kasyah Ramadan. Wa fihi unzila qawluhu ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini kita tahu ayat 186 daripada suratul Baqarah. Ayat yang datang tengah-tengah ayat syariat Ramadan. Sebelumnya ayat-ayat siang berkait dengan puasa. Selepasnya ayat-ayat malam di bulan Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Tiba-tiba di tengah ada satu ayat yang tak nampak apa kaitan dengan puasa. Tetapi sebenarnya itulah cerita Ramadan yang sebenar. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Ini bulan kita mencari Tuhan. Ketika kita puasa, kita tanya aina Allah, di mana Tuhan. Sedangkan kita lapar kerananya, dahaga kerananya. Malam hari pun kita cari Tuhan. Kita tak nampak ke kita letih, kita berjaga kerananya. Maka kita tanya aina Allah, di mana Tuhan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka aku hampir dengan muraqabah, hampir dengan ilmu. Tuhan tidak jauh. Walaupun kita terpaksa berpuasa di luar pengawasan orang lain. Tapi Tuhan hampir mengawasi kita. Memberi pahala setiap keletihan, setiap dahaga kita. Malam pun begitu. Kita kesunyian orang lain tidur, kita bangun malam. Pun tidak jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujibu da'watad da'. Aku menyambut doa orang yang berdoa. Jadi ini bulan doa. Berpuasa untuk berdoa, berbuka untuk berdoa, berjaga malam pun untuk berdoa. Iza da'an. Apabila dia berdoa kepadaku.
Jadi ini bulan qurb, bulan hampirnya Tuhan dengan makhluk. Tuhan bermurah dan memberi sesungguhnya. Walamma kana Allah azza wa jalla qad jabala nabiyahu alaihi salatu wassalam ala akmalil akhlaqi wa ashrafiha kama fi hadis Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وذكر مالك في الموطأ بلاغا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كلهم. Nabi kita sebagaimana yang kita tahulah, Tuhan naluri dan fitrahkan kepada Nabi kita akhlak yang paling sempurna, paling mulia. Hadis Abu Hurairah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kat bawah tu hadis ni dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Al-Adabul Mufrad, bukan Sahih Bukhari tapi Al-Adabul Mufrad karangan Bukhari. Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dia kata menurut syarat Muslim. Ringkasnya hadis ni bukan hadis Bukhari Muslim, dan bukan hadis dalam Sunan Arba'ah pun. Hanya dalam Musnad Ahmad, Bukhari juga dalam Al-Adabul Mufrad. Jadi hadis ni dari segi kesahihannya tidaklah tinggi tetapi masyhur. Dan Imam Malik menyebut dalam Muwatta' secara balagh. Imam Malik, kalau hadis-hadis yang ada sedikit masalah, maka dia sengaja meriwayatkan hadis dengan memotong sanad. Dia panggil balaghani. Hadis ini sampai kepadaku daripada Abu Hurairah terus. Dia potong sanad untuk beritahu bahawa hadis ini tak layak masuk dalam kitab Muwatta', tetapi boleh dibaca. Boleh dibaca. Kalau dhaif pun tidak terlalu teruk, dan biasanya hadis hasan ataupun dhaif yang rendah ataupun sahih yang rendah, maaf ya. Jadi hadis ni tak ada masalah, boleh dibaca. Maknanya betul. Maknanya sangat tepat. Aku diutuskan untuk melengkapkan akhlak yang baik. Fakana Rasulullah SAW ajwadan nasi kullihim. Jadi Nabi kita paling mendapat faedah daripada Ramadan, paling lengkap dan sempurna pendidikannya daripada didikan Ramadan. Wa kana juduhu bi jami'i anwa'il jud. Apa dia murah hati Nabi? Sebenarnya ini satu sifat yang jarang orang bincang daripada Asy-Syama'ilu An-Nabawiyah. Sedangkan inilah sifat di antara khuluqun jami', di antara akhlak yang paling lengkap. Segala akhlak lain bernaung di bawah akhlak ini. Itulah al-jud. Kita ada wa kana juduhu bi jami' anwa'il jud min bazlil ilm. Tengok. Bermurah hati dengan ilmu pengetahuan, tidak kedekut. Itu pun termasuk dalam dermawan. Wal mal, harta. Wa bazli nafsihi lillah fi izhari dini, berkorban diri, menzahirkan agama. Kata penat lelah masa pagi petang. Wa hidayati ibadihi, memberi hidayah kepada hambanya. Wa isalin naf'i ilaihi, menyampaikan manfaat kepada mereka. Bikulli tariqin, dengan segala jalan. Min it'ami ja'ihim, memberi makan kepada yang lapar. Wa wa'zi jahilihim, memberi teguran kepada yang jahil. Wa qada'i hawaijihim, menunaikan hajat mereka. Wa tahammuli athqalihim, menanggung kepayahan dan kesukaran mereka. Walam yazal sallallahu alaihi wasallam ala hadhil khisalil hamidah. Demikianlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berterusan dengan sifat mulia ini munzu nasya'a, sejak daripada dia bangkit, dia muncul. Walihadza qalat lahu Khadijah fi awwal mab'ath. Ini kita dah baca baru. Khadijah menenangkan Nabi ketika Nabi kehairanan, kepeningan. Siapakah dia pada hari dia menerima wahyu? Khadijah memperkenalkan siapakah Nabi SAW, bahawa la yusibaka syarrun abada. Sesuatu yang buruk tidak akan mengenai, mesti yang baik sahaja. Qadar yang baik sahaja berlaku kepadamu, berdalilkan kepada kebaikan akhlak Nabi SAW yang lepas-lepas.
Ini kecerdikan Khadijah dan benda ni betul. Kebaikan akhlak, kebaikan kita kepada orang, ini bukti dan petanda bahawa qadar yang akan berlaku pun semuanya baik. Dia kata, Wallahi la yukhzika Allahu abada. Tuhan tidak akan menghinamu. Innaka la tasilur rahim wa taqrid daif wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau seorang yang menyambung hubungan kekeluargaan, memuliakan tetamu, menanggung kesusahan, membuat kerja kepada yang tidak ada kerja, ataupun memberi nafkah kepada mereka yang ketiadaan nafkah. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan membantu ketika berlaku malapetaka kepada orang ramai. Thumma tazayadat hadhihi al-khisalu fihi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-bi'sati wa tada'afat adhafan katsira. Kemudian bertambah sifat-sifat yang baik ini selepas kebangkitan Nabi SAW dan berganda-ganda lagi. Hadis yang seterusnya menceritakan wa fi sahihain an Anasin kana Rasulullah SAW ahsanan nas wa asja'an nas wa ajwadan nas. Dalam Sahih Muslim pula, su'ila Rasulullah SAW anil islami syai'an illa a'tah, ma su'ila Rasulullah SAW alal islami syai'an illa a'tah. Tidak diminta sesuatu kepada Nabi SAW dengan syarat seseorang itu kata nak masuk Islam, melainkan Nabi akan beri. Ada orang nak masuk Islam kerana nak kebendaan. Nabi layan. Walaupun di peringkat awalnya masuk Islam kerana unta, kerana kambing biri-biri. Nabi beri. Faja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain. Ada seorang datang nak masuk Islam, Nabi beri kambing biri-biri di antara dua bukit. Maknanya satu lembah dia bagi. Faraja'a ila qaumihi faqala ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'a ma la yakhsha faqah. Wahai kaum, masuk Islamlah. Kerana Muhammad seorang yang memberi satu pemberian yang tidak takut kefakiran. Cara dia beri itu, tak tahu apa yang nak makan pagi esok. Dia beri semua sekali. Ini berlaku terutamanya ketika agihan Nabi SAW kepada Ghanimah Hunain yang kita baca baru ni, iaitulah selepas pembukaan kota Mekah. Wa fi riwayatin lahu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain fa'atahu iyyah fa'ata qaumahu faqala ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhaful faqr. Lebih kurang juga. Qala Anas in kana rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya. Anas kata, tengok Anas saksi peristiwa menceritakan kecerdikan Nabi ketika dia mengagihkan harta yang banyak kepada golongan al-mu'allafati qulubuhum, golongan yang dijinakkan hati ni. Dia kata memanglah asalnya masuk Islam kerana dunia. Fama yumsi hatta yakuna al-islamu ahabbu ilaih. Tapi sekejap saja. Orang kata tak sempat jatuh matahari petang, Islam lebih dia kasihi. Dan akhirnya dia pula yang memberi belanja. Akhirnya dia pula menjadi golongan yang berbelanja. Ini keberkatan zakat dan pemberian di atas nama ta'lifil qulub, menjinakkan hati. Dan ada contoh-contoh yang dibawa. Cuma saya rasa kita baca semulalah. InsyaAllah kisah ini menarik. Sebahagian daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW membuktikan betapa Nabi SAW seorang yang dermawan, dan didikan ini daripada tafsiran Ibn Abbas datang terutamanya daripada didikan Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita telah selesai membaca untuk sambungan bagi kitab Wazaif
InsyaAllah esok kita akan sambung lagi untuk masa